السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصينا وإياكم بتقوى الله والسمع والطاعة لعلكم تفلحون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpah kurnianya, anugerahnya. Antara lain, Allah masih lagi memanjangkan umur kita di dalam keadaan sihat walafiat. Dapat kita lagi menerimakan perintahan darinya, dan semoga-moga dengan taufik hidayahnya dapat kita mengelakkan daripada segala larangannya. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung mengikut bagaimana diberitahu tadi, iaitu pada permulaannya wassalatu wassalam, kan. Sebagai sambung muqaddimah kitab, pada kata wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina al-mustafa al-hadi ila siratim mustaqim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin azim, yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Artinya, dan mudah-mudahan rahmat Allah dan kesejahteraannya Allah, mudah-mudahan rahmat dan kesejahteraannya itu turun kedua-duanya atas penghulu kita dan pemimpin kita, juga dan kekasih kita Al-Mustafa yang dipilih. Siapa itu? Yang dipilihnya
yakni oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih atas segala pilihannya. Allah atas segala pilihan, yang segala pilihan Allah dipanggil kata al-asfiya. Segala manusia, satunya secara umum segala hamba Allah. Di samping segala hamba dia itu dalam segi akidah ikut je sajalah. Dia nak pilih siapa untuk menjadikan hamba yang dekat kepadanya, ataupun dia nak membiarkan siapa, itu hanya atas kepandaian dan bijaksanaan dia lah, yang panggil kata hikmah. Tetapi ia pilih di antaranya seorang pemimpin, seorang yang dijadikan pemimpin, juga dijadikan penghulu, dan juga dijadikan kekasih dia, yang dipilih atas segala pilihan. Seperti kita contoh masalah pilih segala di atas segala pilihan, seperti orang dapat juhan tu lah. Ya, kan awak perbandingan ke dalam pertandingan apa-apa saja tu. Nah, di dalam peserta yang beramai-ramai peserta tu sudah dijemput. Kan? Segala peserta tu sudah dijemput. Kemudian di dalam beberapa peserta itu dipilih. Pilih dapatnya apa dan naik juhan yang kedua, katakanlah juhan yang ketiga, yang kedua, dan di atas sekali yang pertama, yang nombor satu. Itu orang panggil pilihan di atas segala pilihan. Begitulah contohnya orang-orang jadi nabi itu pilihan Allah alaihimus salatu wassalam. Kemudian segala nabi-nabi itu pula dipilihkan lagi jadi rasul alaihimus salatu wassalam. Jadi tinggi lagi martabatnya di atas nabi saja. Kemudian nabi lagi rasul itu alaihimus salatu wassalam dipilih pula beberapa orang yang digelar panggil ulul azmi. Tu ada kelebihan lagi di atas nabi lagi rasul selain. Kemudian di dalam kalangan nabi rasul ulul azmi tadi dipilih pula nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga dikatakan dia itu sayyidul anbiya wal mursalin. Bagaimana kedudukan dia nak? Yang nasib baiknya kita ini dipilih pula jadi umat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terpilih. Arti di kalangan umat juga umat yang terpilih, nisbah kepada umat-umat Nabi lain. Masya Allah. Kan sekalipun kita dibangkit di akhir zaman, dalam pula keadaan kehidupan macam-macam kecemasan, tapi kita nasib baik dipilih Allah jadi umat bagi Nabi yang terpilih sallallahu alaihi wasallam. Allah menyebutkan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Al-ayah. Allah Ta'ala menyatakan, demikianlah kami telah menjadikan kamu, hai umat Muhammadiyah, kami menjadikan kamu itu ummatan wasatan. Kami umat yang terpilih, umat yang lebih. Sebab lebih umat kerana umat bagi Nabi yang lebih sallallahu alaihi wasallam. Itulah maknanya syukur kita di atas itu nikmat. Kemudian umat diberi pula taufik padanya beriman. Lagi pula diberi taufik lagi beramal saleh. Di taufik lagi beri kepada kita tu ikhlas dalam beramal. Itu semua tu bukan semata-mata kita kan. Itu semata kurniaan dari Allah.
Sebab itulah kalau kita bilangkan, hitungkan nikmat kurniaan hak besar tadi, seolah-olahnya tak kuasa kita nak membalaskan budi jasa apa dia tu, jasa Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia perintah kepada kita supaya kita taat dengan sedikit amalan, tapi dia membalas pula dengan bergana-gana balasan Allah. Ini kemurahan dan kasihan Allah yang dipanggil rahmat. Lalu itulah kita selalu berselawat. Panggil berselawat arti sebenarnya kita berdoa. Sebab itu terjemah dengan kata wassalatu wassalam, terjemah dan mudah-mudahan. Kalau orang mengaji kaedah panggil apa tu? Khabariyah lafzan, du'aiyah maknan. Artinya dari segi susun kata-kata, kalau mengaji dalam bentuk ilmu ilmu nahu, panggil susunan itu jumlah ismiyah, susun mubtada khabar. Tapi kalau kata dengan sallallahu ala Muhammad, itu panggil bentuk susunan jumlah fa'liyah dalam pengajian kaedah. Tetapi dari segi makna, dari segi makna zahir, semata-mata nak ceritakan Allah beri rahmat. Tapi di sini bukan hanya begitu murad. Muradnya ialah doa. Lalu itulah diterjemahkan dan mudah-mudahan. Nah, rahmat Allah. Rahmat itu ada arti yang umum, juga arti yang khusus. Arti yang umum, rahmat dengan makna kemurahan Allah. Arti yang khusus, rahmat dengan makna kesayangan Allah. Di mana perbezaannya umum khusus? Kita sebagai contoh, rahmat arti kemurahan yang umum ini hanya di dunia. Sebab tu ulama bila mentafsirkan makna Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pemurah, ataupun Tuhan yang amat murah, yakni di dalam dunia ini. Sebab itu bagi orang yang derakanya pun dapat nikmat kesukaan dari Allah. Orang yang kufur dengannya pun, orang yang ingkarkan, orang yang tidak percaya dengannya, ingkarkan segala yang dicerita olehnya, antara lain kita akan ada hari kiamat, kita akan mati, selepas mati akan hidup balik, dia panggilkan ba'ats, bangkit. Selepas bangkit akan diadakan balasan, sama ada baik ataupun jahat. Semua kita tu percaya dengannya. Tapi beberapa banyak yang tidak percaya dengannya, sekalipun dapat kemurahan Allah. Tadinya ni kan, dengan jawatannya, dengan makanan, minuman secara umum, rezeki, pakaian, kenderaan, tempat kediaman, hebat. Itu kemurahan Allah. Itu maknanya umum. Nah, tetapi kesayangan Allah itu dikhususkan dengan hamba yang beriman. Dia bagi iman kepada hambanya, itu tandanya kesayangan Allah. Karena dengan iman inilah menjadikan syarat asasi bagi dapat nikmat di akhirat. Hanya, tidak ada bagi yang lain. Itu kesayangan dia panggil. Itu mana Ar-Rahim. Kemudian kita doa, semoga-moga mudah-mudahan rahmat Allah dan juga kesejahteraan, salamah, kesejahteraan. Maka kita maklum tah dunia dapat merasai selamat, kesejahteraan, semuanya dapat rasa, dapat kecap kan. Tetapi di akhirat hanya yang selamat orang yang mati di atas iman. Ini panggil nikmat rahmat, yang berarti khusus. Ini makna kata kita ini Allah Ta'ala bagi kepada kita iman, Islam,
Semoga-moga kita mati di atas iman dan Islam. Dengan itu ada syarat bagi dapat apa dia tu rahmat di akhirat. Ya Allah Taala kata, wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Adapun orang yang bangkit di akhirat esok dengan keadaan mukanya yang putih bersih, sekalipun kita hidup dalam dunia ini rupanya wuduh hitam, pandangan mata kepalanya wuduh keji, tapi bila adanya iman, mati di atas iman, apa pulanya amal yang saleh, janji daripada Allah, fa fi rahmatillah, maka mereka itu dapat rahmat di syurga yang ada di dalamnya rahmat Allah. Hum fiha khalidun, mereka itu di dalamnya yang kekal selama-lama. Itu khas. Fa fi rahmatillah itu khas dengan orang yang bangkit di akhirat esok keadaan mukanya yang putih. Kan Allah Taala sebut sebelum itu, yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh. Sebut olehmu ya Muhammad akan suatu hari akan jadilah segala muka-muka itu putih, bersih, berseri, dan juga muka itu akan jadi hitam. Allah Taala nyatakan. Sekalipun elok, cantik, putih, bersih di dunia, Allah menyatakan hari yauma tabyaddu wujuhun, akan jadi putih oleh segala muka, berseri, elok. Wa taswaddu wujuh, dan akan jadi hitam muka-muka sekalipun elok di dunia. Lalu ia mentafsirkan siapakah mereka yang muka putih dan yang muka hitam tadi? Fa ammal ladzina suwaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum. Adapun orang yang bangkit dengan keadaan muka hitam, Allah akan tanya dalam bentuknya nak mengkejikan, bukan tanya nak tahu, kerana Allah tahu sedia, Allah menentu sedia. Tanya itu satu bagian azab dan seksa dengan secara tanya. Akafartum ba'da imanikum, adakah kamu kufur selepas daripada kamu tu dah beriman? Mana beriman bila? Beriman pada masa alam zarri, masa kita dikeluarkan segala roh, zuriat anak cucu Adam dikeluarkan daripada sulbi, tulang belakang Adam. Zuriat yang sebegitu ramai, kemudian daripada zuriat anak kepada cucu, cicit, sampai masa kita ni dah Allah mengeluarkan dulu. Maka perkara ni ghaib. Kita tak dapat mengetahui bukan secara fikir, bukan secara buat kajian, hanya sama'i, bahasa dengar dari Allah mencerita, dan juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan. Oleh itu, kalau kita tidak dengar cerita itu, nanti kita ingkar di akhirat. Kami tak tahu pun, kami tak ingat pun. Maka Allah bangkitkan Rasul, menyampaikan, menceritakan. Walaupun kita tak sempat dengan Rasul, penyambung ulama pula mencerita turun-menurun. Itu yang taksirnya kita. Sebab tu Allah Ta'ala katanya, akafartum ba'da imanikum, adakah kamu kufur selepas daripada kamu beriman? Mana isyarat kepada Allah Ta'ala pada zuriat ruh kita gitu. Alastu bi rabbikum, tidakkah aku ni Tuhan yang menciptakan kamu, Tuhan kamu? Tidakkah aku ni Tuhan kamu? Tuhan ni faham lah, Tuhan lah. Tuhan lah, Tuhan rumah, Tuhan kebun, Tuhan kereta. Sini panggil Tuhan tak? Tuhan punya. Kita tambah sekali lagi, Tuhan punya. Tidakkah aku ni Tuhan punya kamu, yang menjadikan, yang menciptakan kamu? Semua kita hari itu jawab,
Qalu bala. Allah cerita kata kita semua itu dah jawab. Bahkan terjawab dah itu. Kemudian Allah memasukkan balik roh ke dalam roh. Roh itu sampai kepada masuk dalam sulbi Adam balik. Di hari ni lahir mengikut bagaimana Allah menentukan zaman ni lahir ni ni sampai zaman kita. Ni dalam keadaan kita ni hidup di dunia. Roh kita hari itu di dalam badan. Apabila sampai ajal yang ditetap oleh Allah, roh ini dikeluarkan, dicabutkan oleh malakul maut Izrail. Qul yatawaffakum malakul maut allazi wukkila bikum summa ila rabbikum turja'una. Ayat tu kita selalu dengar kan? Kata olehmu ya Muhammad, lagi mematikan kamu oleh malakul maut yang diwakil diserah oleh Allah kerja tugasnya bikum ai biqabdi arwahikum, dengan ambilkan nyawa kamu daripada jasad. Bila roh dicabut, dikeluar daripada jasad, Allah menjadikan jasad maut. Allazi khalaqal mauta wal hayata. Bila Allah Taala menjadi maut di jasad, jasad panggil mayit ataupun mait. Yang mati inilah jasad inilah dikebumikan, kalau hancur pun dihancurkan. Inilah jasad ni. Ada roh mati ke hidup, tetap hidup, hingga dia dikeluarkan. Akhir kelak, di akhirat kelak, wa idzan nufusu zuwijat. Allah cerita juga kata roh telah diasingkan, telah dicerai daripada jasad, akan zuwijat, dikahwin semula. Nah, semua Quran Allah Taala ceritakan. Bila orang ingkar Quran, tak percayanya Tuhan, habis tak kena ada cerita, tak percaya habis lah cerita apa, tak faham. Tapi kita orang mukmin, kita ada asas beriman dengan Allah, beriman dengan segala kitab Allah. Allah Taala cerita wa idzan nufusu zuwijat, apabila segala roh kita hak diasingkan ketika mati ni, zuwijat, dikahwinkan. Dikahwin semula. Bila dikahwin, jasad ni hidup balik. Sebagaimana mula dijadikan dalam rahim ibu nutfah, keadaan mati, belum masuk roh kan, diubahkan jadi alaqah, seketul darah, diubahkan kepada mudghah, seketul daging. Ketika tu hanya semata-mata suatu yang panggil kata jamaat, ma laysa fihi ruh, sampai kepada 4 bulan 10 hari Allah memasukkan, menjadikan roh, maka hidup, bergerak. Mulai daripada situ jasad kita ni dah hidup melalui roh sampai ke hari ini. Bila sampai ajal, Allah mencabutkan dengan wakil kepada malakul maut. Bila cabut, jasad kita mati sebagaimana belum dimasuk roh hari itulah. Kemudian akhirat esok pula dalam hadis sebut summa nufikha fihi ukhra, ditiupkan sangkakala yang pertama semuanya mati orang yang ada pada masa itu. Selepas pada itu ada riwayat antara 2 tiup itu 40, katanya 40 tahun. Bila ditiup, apabila sampai masa nak membangkitkan, dalam hadis sebut Allah menurunkan hujan. Hujan sebagai air maning kita lelaki. Setelah air hujan turun, kering, maka jasad kita tumbuh macam kulat. Sini panggil kulat tak? Kulat lah panggil apa dia? Candawan. Panggil candawan. Tak sebut tak faham kulat. Tak faham dah tu candawan dah. Tumbuh. Kalau tak faham apa dia kulat. Tu candawan. Tumbuh dengan keadaan tumbuh macam itulah, dengan tidak ada roh. Manakala diperintahkan thumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiupkan kali yang kedua oleh Israfil, maka roh disediakan dimasuk ke dalam sur sangkakala, surnai sangkakala. Bila ditiup, segala roh kita keluar macam lebah. Macam lebah. Kita gambarlah lebah ni kan, bila dia berkawan untuk nak menuju kepada bukit, gunung dan sebagainya, dia lalu ni kita macam ribut sekali dengan lalu kan. Keluar mari, masuk badan kita, duk cokong-cokong macam candawan tadi. Masuk. Bila masuk, hidup.
Ini semua cerita ni bukan cerita yang dikhayal-khayalkan, bukan cerita yang dikarang-karangkan, bukan cerita yang direkaan, tidak. Hanya daripada Allah sebut tadi, wa nufikha fis suri. Nah, fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ard thumma nu illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Bagi apabila masuk ruh bangun. Tu sebab tu panggil yaumul qiyamah. Kalau kita sebut semayang kita ada qiyam, duduk, bila qamat bangun, setelah sujud bangun. Bila roh dimasuk kepada badan hidup bangun. Fa izahum qiyamun, segala yang bangun, yang zuru, tunggu nanti perintah ke mana hendak pergi. Dia kata semua tu duduk di hadapan kita. Kita orang mukmin percaya, tak ada ragu, tak ada syak. Siapa yang ragu syak dengan yang tu, kalau ada imam pun dia tanggal. Sebab Allah Ta'ala cerita, bila kita ragu syak berarti kita syak pada cerita Allah. Tak ada lah mana sadaqallahul azim tu. Iya ke? Iya ke? Tu kan? Tak yakin. Ya, begitulah Allah ceritakan. Ini panggil sama'i. Baik. Jadi apabila begitu, tahulah kita bahawa rahmat tadi, tempat kita kembali balik semula pada bicarakan rahmat tadi. Rahmat arti umum kemurahan. Tak dunia dapat rasa kecap semuanya, sama ada yang beriman tahu tidak. Sebab itu jangan kita tertipu, terpedaya dengan kemurahan Allah. Oleh itu Allah Ta'ala kata fala yaghurrannakum billahil gharur. Maka janganlah menipukan kamu, terkena tipu kamu dengan sebab kemurahan Allah itu oleh yang menipu. Kan kadang-kadang kita lalai, kadang-kadang kita kata sembahyang tak sembahyang, solat tak solat pun sama je, kaya sama je. Tu pengen tertipu dengan kemurahan Allah. Kamu beriman, kami tak beriman, sama je. Bahkan sekaligus kami nampaknya kelebihan pada kamu. Kadang-kadang mai kan Allah Ta'ala memberi nasihat kepada kita orang mukmin, maka janganlah menipukan kamu oleh yang menipu dengan sebab kemurahan Allah. Tengok iblis, dia minta daripada Allah nak melanjut dan memanjangkan umur. Allah terima permintaan dia. Sedangkan dia minta untuk apa? Untuk nak menyesatkan anak Adam. Tapi Allah izin kepadanya. Ini kemurahan. Sebab tu kata atas dunia ni kemurahan. Iblis pun dapat kemurahan dari Allah. Dia nak mengkhianati sesiapa, dia minta dengan Allah, Rabbi sallitni ala Ayyub. Tengok Nabi Ayyub disihirkan oleh dia, dia minta izin dengan Allah, Allah izin dia buat. Begitulah yang kita kena sihir, kena apa berlaku apa, kita tak mau sekalipun, dengan dia minta izin dari Allah, Allah izin pada dia, kena. Nak menyatakan kata rahmat ni luah. Tapi bila kena dia buat, kita dapat syahadah. Tapi nak menyatakan kata ini kemurahan, rahmat dengan mana kemurahan artinya umum, hanya di dalam dunia ini. Baik. Adapun rahmat dengan arti khusus kesayangan Allah, ini berpanjangan terus sampai ke akhirat, sebagaimana ayat kata tadi, fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Itu khusus dengan orang mukmin yang mati atas iman. Lalu itulah setiap kali kita duduk selawat, makna tu kita duduk selawat, punya kita duduk amal, duduk zikir, duduk selawat, makna duduk minta begitu. Tu mudah-mudahan Allah, rahmat Allah, kesejahteraannya itu turun keduanya atas penghulu kita dan pemimpin kita dan kekasih kita, tu mana Sayyidina Maulana Habibina. Selalu disebut kan, Habibina. Siapa itu? Al-Mustafa, yang dipilih, yakni oleh Allah atas segala pilihan. Lagi siapa dia itu? Dan iaitulah penghulu kita, kekasih kita itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali kita sebut nama dia ataupun kita tak sebut, orang lain sebut di sisi kita dengar, kita dituntut supaya kita berselawat. Jangan kita diam saja.
Memang takut masuk dalam hadis sebakhil-bakhil manusia ialah orang apabila disebut nama aku di sisinya diam tak berselawat atasku. Tengok dia panggil kita ni sebakhil-bakhil. Nah, sebab perkara mudah je kata sallallahu alaihi wasallam. Tak ada banyak. Tapi tak kata juga sebakhil-bakhil manusia. Tengok nah. Sebab tu kita bila kita dengar nama-nama yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ajar jadi selalu. Nah, itu dia. Yang menunjuk ia al-hadi, yang menunjuk ia akan segala umatnya, menunjuk ke mana? Ila siratim mustaqim, kepada jalan. Tu asal mana sirat? Sirat pada lugah kembali pada asal huruf dia tu sin. Sirat sudah ditukarkan dengan sad. Kalau kembali kepada asal lugah, asal dia sin, sirat, artinya jalan, tariq, jalan. Sebab tu kalau kita dengar imam membaca Fatihah bunyi ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ilah, kita jangan mubarakah. Sebab itu hak asalnya betul, tetapi lugah ditukarkan sin dengan sad. Lalu jumhurul qurra semua tu baca dengan sad. Jumhur ada juga baca dengan campuran sad, campuran bunyi zai. Ziratal, ada bunyi begitu. Ada setengah baca gitu ziratal. Asalnya sin, seperti qiraah Yaqub dia baca dengan ihdinas sira dengan sin begitu. Jadi mana kata cuma kalau kita nak kata itu salah, yakni salah dengan qiraah hak yang kita baca. Salah dengan qiraah Asim riwayat Hafaz tidak baca dengan sin, baca dengan sad. Sekadar itulah kata salah dengan riwayat qiraat kita, itu aja. Tapi dari segi makna, dari segi asal tidak salah. Itu nak jaga, sebab ada orang pernah mufarakah, makmum pernah mufarakah bila tak baca ihdinas siratal mustaqim. Ya, kita tak salah. Cuma salah dengan qiraah kita. Gitu. Baik. Itu mana sirat arti jalan. Pada lughahnya asal mana jalan. Maksud jalan di sini yakni agama. Agama. Kebanyakan tulis itu dengan tidak ada waw lah, agama. Yakni agama yang betulnya mustaqim. Jalan yang betul, jalan yakni agama. Ini orang mengaji dalam kaedah ilmu balaghah, orang panggil majaz isti'arah. Jadi pinjam perkataan jalan dipakai maknanya agama. Pinjam perkataan jalan maknanya agama. Bermaknanya Allah membandingkan agama hak dia tu dibanding seperti jalan. Kan kita hidup ni ada jalan bukan? Tak ada jalan mana boleh pergi. Tu. Kita ni hidup atas jalan . Berjalan ke sana sampai kepada tempat maksud kita nak pergi, kena melalui jalan. Tak ada jalan tak boleh kita nak pergi. Cara kita mikir pun ada jalan. Secara zahir kenderaan, motor, kereta dan juga pihak laut pun ada jalan dia. Udara pun ada jalan dekat kapal, bukan pergi ikut rasa kan, dia gitu ikut jalan dia, ikut jalan dia. Walaupun nak pergi sini tapi jalan kena yang ni. Dia pergi turut jalan dia. Bapa tak straight tak boleh jalan dia macam ni. Kita nak pergi mana turut jalan-jalan. Maka agama ialah jalan. Allah Taala panggil sirat. Sirat. Maksudnya din. Ihdinas siratal mustaqim, ad-dinal mustaqim. Bapa Allah panggil jalan kerana dengan jalanlah sahabat bagi sampai kepada matlamat dan tujuan. Tengok kita nak pergi mana, kalau tak tahu jalan tak boleh pergi. Kamu tahu tak jalan? Tak, siapa tahu jalan tak boleh pergi. Ni macam kita dari sini nak pergi ke mana, kalau lupa tak tahu jalan tak boleh nak pergi ni. Muka jalannya banyak. Jalan tu banyak.
Nanti sesat di atas jalan ni susahlah. Pergi pusing-pusing, macam mana ni? Kemudian macam mana? Tak tahu nak pergi jalan banyak. Maka Allah Ta'ala panggil jalan. Sebab itulah bila jalan tu banyak dan jalan banyak membawa pada sesat, itu kena ada yang menunjukkan jalan. Lah ni apa dia panggil apa? Kalau kita nak pergi mana-mana tu, dia ada tunjukkan panggil apa? Wis. Tu. Tak tu ke pemandu walaupun tak pernah lagi. Ni kali pertama, tahu jalan tak? Tak tahu tapi ada yang ni. Yang ni tak tunjuk ni. Belok kanan. Bisa belok kiri 200 meter lagi akak dia duk cerita. Itu siapa duk cerita tu? Tak ada tuan pun ada suara aja tapi kita percaya kepadanya. Kerana sudah ditajribah, ternyata kata perkara ini betul. Tapi terkadang ada juga silap kan. Main sampai rumah yang lain. Macam mana? Tu. Ini ayat hukum adat ni yang kuasa Allah Ta'ala. Jadi kita nak kepada petunjuk jalan. Sama ada manusia betul yang menunjuk jalan, dan manusia yang menunjuk adalah orang yang amanah. Dia tidak mengkhianat. Orang yang bersifat sidik, benar apa yang ia kata begitu, perkara ialah begitu. Mutabaqatul khabar lil waqi'. Berarti kita nak pada yang menunjuk ke jalan. Itu panggil al-hadi. Orang yang tolong tunjuk jalan, al-hadi. Maka di antara lain Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab tu dia panggil al-hadi. Yang menunjuk apa dia ni akan segala umat kepada jalan, yakni agama mustaqim yang betul. Itu asal pada lurah. Ada lagi sirat pada syarak, iaitu jambatan kan di akhirat. Kita ahli sunnah wal jamaah, satu i'tikad pegangan kita ada juga di jalan di akhirat sirat mustaqim, jalan jambatan untuk kita jemerangi langkah di bawahnya neraka, na'udzubillahi min zalik. Bila lepas ke sana tak ada dah lain, hanya halaman syurga semata-mata dah. Ini depan kita ni. Sebab tu kita berjalan dengan jalan yang betul dari sini, maka jemeran kita tak payah kita fikirlah. Selamat dengan sendirinya. Itulah sirat. Kemudian doa selawat salam itu dia diikuti pula dengan wa ala alihi. Ini dia panggil apa ni? Selawat di atas yang lain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dituntut. Tapi bila selawat atas jalan tab'an. Apa maksud dengan jalan ikut? Kita selawat ke atas Nabi dulu sallallahu alaihi wasallam, maka diikutkan ke atas keluarganya dan sahabatnya dan para umat-umat yang selain. Dengan jalan tabaan dia bagi. Adapun kita nak selawat atas yang lain pada dia selalu, yang lain pada nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam, itu kata makruh. Seperti masalah kita kata Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam. Itu tak boleh tu kerana dia bukan nabi. Tapi dengan jalan ikutan bolehlah. Dengan jalan ikut dia panggil jalan tab'an. Selawat ke atas nun dulu, lepas tu tarik wa ala alihi, artinya dan atas keluarganya. Undur balik, dan mudah-mudahan rahmat Allah dan kesejahteraannya itu turun keduanya atas keluarganya, yakni keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan atas segala sahabatnya. Ni dekat lurah Arab kata sahabat. Kalau lurah orang petani itu panggil sain. Kalau terjemuh kawan. Namanya ini. Kalau kita nak bunyi nak azan ke? Nak azan dulu. Ya. Kita berhenti sekejap, pergi laluan azan kau. Lalu azan. Baik.
Sambungan dari tadi. Kita masih di dalam sambungan berselawat ke atas segala keluarganya dan segala sahabatnya. Kita bicarakan tentang perkataan sahabat, kalau diterjemah kawan. Kawan yang rapat. Tetapi kalau lurah yang berhampiran dengan kalimah Arab, kita orang petani bercakap sain. Sini tak cakap lah. Cakap tak? Cakap juga? Tak cakap lah. Kalau kata siapa tu? Ni sain tu. Apa dia? Nak bertukar ilmu sain. Apa dia sain? Bukan sain. Tapi kalau orang Pulau Pinang cakap punya sain gitu. Orang petani kata sain. Kalau dengar kat sebelah balik Kedah orang Pulau Pinang, sain. Tu siapa itu? Sain. Apa dia sain? Kata orang petani tak cakap sain. Sain. Jadi dekat dengan lugah Arab. Sahab. Sahib yashabu sahab. Dan kalimah siam dia guna sahai. Dia guna kalimah siam bagi sahai. Bila orang yang rapat dengan agung dia panggil sahan. Bahasa dia panggil dekat dengan luar Arab. Sahabat, sahan. Arab panggil itu, siap panggil begitu. Kita kata ni sahan. Kan belum ada sahan. Itu. Semuanya kita orang Kuala Lumpur ni tak cakap macam tu lah. Hanya kita cakap kawan.
Zaman. Kawan. Itulah. Jadi makna kata segala sahabat, segala kawan-kawannya itu pada luahnya. Lepas tu dia ada pada mana istilah lebih khusus, iaitu orang yang telah beriman, orang yang berhimpun dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam serta beriman dengannya. Itu panggil sahabat. Arti kalau orang yang berhimpun dengannya pada masa dia hidup tapi tak beriman pada syarak, tak panggil sahabat. Seperti Abu Jahal, kan? Abu Lahab, walaupun ia adalah bapa penakan tapi dia tak beriman, kan? Tak panggil sahabat. Abu Jahal walaupun semasa tak beriman, tak masuk dalam ta'rif sahabat. Kemudian Abu Bakar, Umar, walaupun dulu Umar dia kufur, dia ingkar, akhir dia beriman, sahabat. Demikianlah ta'rif sahabat pada syarak mereka yang berhimpun dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa ianya hidup, pada masa ia masih hidup. Bila kita faham daripada ta'rif tadi, ada orang di akhir zaman pernah mimpi jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai apa dia bermusafahah, sampai dia ada tausiah, pesanan nasihat, tapi dalam mimpi. Dengan ta'rif tadi boleh tak nak panggil sahabat? Cuba kita jawab. Tak boleh panggil sahabat. Kerana nak panggil sahabat, mereka yang pernah berhimpun dengan Nabi semasa dia masih hidup. Ini dia panggil dia dah mati, wafat. Tiba-tiba mimpi jumpa dengan dia. Walaupun ada hadis, siapa mimpi lihat aku, maka ialah aku. Jangan recak, jangan ragu lagi. Dalam mimpi kita lihat. Kemudian kita tanya siapa? Kita tak kenal. Aku adalah Rasulullah SAW. Masalah. Ataupun dia tak ada yang lain dia cerita itu Rasulullah tu. Lepas tu right, mimpi terkejut. Iya, sahabat dia kata siapa mimpi lihat aku, maka ia adalah aku. Kerana Allah tak izin kepada syaitan berupa dengan rupa aku. Jadi satu keistimewaan lah kita selaku sahabat hidup di akhir zaman, tiba-tiba bermimpi berjumpa dengannya, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu kelebihan Allah Taala bagi. Itulah. Cuma nak menyata apa tadi? Tak boleh dipanggil sahabat. Kerana ta'rif sahabat mereka yang berhimpun ketika ia masih hidup, kan? Serta beriman dengannya. Itulah doa juga selawat di atas segala sahabatnya. Dan wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin azim. Semoga-moga rahmat itu dan selamat kesejahteraan turun atas orang yang mengikut ia akan mereka itu segala sahabat. Radhiyallahu ta'ala anhum, ikut bi ihsan dengan buat kebaikan. Karena ihsan di sini ulama juga mentafsirkan bi ihsan ai bi imani, ikut dengan beriman. Ditafsir satu lagi ba dengan mana fi. Wa man tabi'ahum bi ihsan ai fi imani, ya ikut pada beriman. Ni macam kita kemudian. Ni masalah wa man tabi'ahum ni. Dah 1400 lebih dah kita ni. Jaraknya jauh masa daripada dia tu, tapi kita masuk dalam man tabi'ahum bi ihsan. Orang yang ikutkan mereka itu ikut dengan kebaikan, yakni ikut pada beriman. Enggak kita orang mukmin. Ni masuk dalam ni. Sebab tu selawat juga kembali kepada diri sendiri. Kita dah selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ekoran daripada situ kita selawat atas diri kita sendiri, kan? Tu. Itu maknanya wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil azim. Semoga rahmat itu turun atas orang yang mengikut ia akan mereka itu, akan segala sahabat, yakni akan segala jalanan mereka, sebagaimana jadi tausiah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu man ya'ish minkum ba'di
fasayarallahu ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di au kama qala. Itulah mudah-mudahan kita masuk dalam kata mereka yang ikut dengan buat kebaikan. Hingga ke mana tu doa dengan rahmat selamat ni? Hingga hampir hari yang sangat besar. Ila yaumiddin ay ila qurbi yaumin azim. Takdir situ. Hingga hampir hari yang sangat besar oleh haru-hara. Haru-hara. Kan? Haru-hara ni kesusahannya sangatlah. Seperti berlaku kita zaman kita ni, berlaku gempa bumi bukan? Bumi gerak, gempa sampai apa dia? Apa dia sampai untuk rubuh segala bangunan. Itu merupakan haru-hara. Tapi haru-hara yang sebelum ni dia panggil hanya di beberapa tempat saja. Di sini yang berlaku tidak berlaku di lain. Macam tsunami berlaku di situ, tidak berlaku di lain. Tapi kalau tengok nampak meratai sikit macam COVID macam baru ni lah kan. COVID ni nampak meratai sikit tu. Tapi tidak kata jadi gempa yang secara seluruh. Adapun hari akhirat ialah hari yang amat besar, yang amat besar oleh haru-hara padanya, yakni hari kiamat. Hari kiamat itulah yauma la yanfa'u malun wala banun, hari yang tiada beri manfaat, yakni akan seorang pun tak memberi manfaat, tak memberi guna. Kan, manfaat tu Arab lagi, tak memberi faedah, tak memberi guna lagi akan seorang pun oleh harta benda, dan juga tiada juga beri manfaat akannya akan seorang oleh segala anak pinak. Sini cakap dah macam tu anak pinak itu. Cakap dah. Cakap lah. Anak pinak. Sebab satu apa dia lurah Melayu kita asli cakap gitu. Anak pinak, segala anak pinak, ataupun dengan kata lain segala anak cucu, kan? Banun. Yang tiada ada, yang tidak memberi manfaat, tidak beri berguna lagi oleh harta benda kekayaan sebanyak mana pun. Yang ini semata-mata tilik kepada diri harta. Tidak nafikan bila orang melakukan hak harta, hak tu jadi manfaatlah. Sebab dia ada istisna di belakang tu, illa malaikat hanya mereka yang datang ia akan Allah hal keadaan yang bersepakai dengan hati yang sucinya. Ni kembali kepada kata kita kena apa dia, membersihkan hati sebagai asas iman, sebagai asas iman. Selepas itu diiringi dengan ihsan, membersihkan hati, yakni yang bersihnya hati daripada syirik, sekutu dengannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syirik ada yang jali, yang nyata jelas, seperti orang yang sembah lain pada Allah. Waktu jali, jelas, nyata, terang, kata syirik. Sekutu akan yang lain daripada Allah dengan ibadat kepadanya, itu syirik yang jali. Ada pula syirik yang khafi, yang tersembunyi. Ini yang kita nak bicarakan adalah maqam ihsan. Syirik yang khafi ini, yakni kita ibadat hanya kepada Allah. Kita orang mukmin tak ada dalam i'tikad kita Tuhan selain pada Allah yang berhak disembah, tidak ada. La ilaha illallah. Dan i'tikad kita juga tidak ada yang boleh memberi bekas seperti memberi bekas oleh Allah. Dengan itu kita tidak i'tikad air minuman kita ini bukan air yang memberi bekas pada hilang dahaga. Ketika kita lapar, kita cari makanan. Apabila kita makan, kenyang. Berlaku musababnya kenyang. Kita tidak i'tikad makanan yang mengenyangkan. Cuma kita sana secara sabab. Makanan ni boleh mengenyangkan.
Air ni boleh menghilangkan dahaga, memuaskan dahaga. Ubat boleh menyembuhkan penyakit itu dan ini. Isnad majaz dia panggil. Bila orang mukmin cakap gitu, ubat ini baik, boleh menyembuhkan penyakit 1 2 3 4. Maka isnad dipanggil isnad majaz. Apa dia? Bila kata majaz mesti ada qarinah. Qarinahnya haliyah. Hal orang mukmin. Tak panggil orang mukmin kalau iktikad ada yang lain boleh memberi berkah seperti Allah. Tak panggil mukmin. Bila orang mukmin mestilah dengan sendiri iktikad Allah jua yang memberi berkah. Tetapi cara sandar majaz. Itu yang panggil selamat daripada syirik di segi iktikad. Tetapi dia ada satu bahagian syirik, hak ni tak nak selamat kita orang awam ni. Awam sini bukan artinya awam tu jahil, bukan. Terkadang kita pandai ilmu pun jadi awam dalam badan ni. Iaitu kuat selamat dia panggil syirik al-aghraq. Ni tak nak selamat sini. Sekutu pada tujuan. Kita buat sesuatu, tengok kadang-kadang kita amal bentuk zikir, baca Al-Quran. Kadang-kadang ni mari ada tujuan lain. Dia panggil syirik aghraq. Terkadang kita campur dengan mau kepada keduniaan. Dia panggil syirik aghraq. Terkadangnya haram, terkadangnya tidak. Bagaimana syirik aghraq? Kalau orang mengaji maqam ikhlas, ada orang ikhlas martabatnya hanya buat semata-mata kerana Allah. Nanti apa yang maqam tu tinggi sikitlah. Patut ada rendah sikit pada itu. Orang yang beribadat kerana syurga dan nikmat Allah di akhirat. Dia rendah sikit martabatnya. Ada pula orang beribadat kerana takut daripada azab Allah. Tu orang panggil tu ada hati hidup sangkut dengan barang yang lain daripada Allah. Tak ke syurga tu barang lain daripada Allah. Tak ke syurga dan dengan kau makhluk Allah. Jadi dia letak lagi kerana syurga dan kerana lain daripada Allah. Tapi tidak haram. Maksud dia bertapak ikhlas sebab Allah janji. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan Allah janji pula, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Allah janji lagi, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin ila akhir ayat. Bila kita dengar janji dari Allah, orang mukmin beramal soleh mati di atas itu, Allah janji kata balasan mereka syurga. Lalu hati kita pun solat taat, hati letak di nak kepada balasan syurga. Maka apa yang maksud dalam tabak ikhlas, bukan riya, bukan kerana dunia, kerana akhirat. Kerana syurga akhirat tak ada di dunia kan. Kerana akhirat, kerana janji dari Allah, itu panggil ikhlas. Tapi masih rendah martabat. Kenapa? Kerana syurga itu masih lebaran selain pada Allah, bukan semata-mata kerana Allah. Ada lagi kerana syurga Allah. Dia panggil martabat terendah. Panggil syirik aghraq namanya. Adapun kita buat amal, kita zahir, kita berzikir, kita apa, nak semata-mata kepada karamat. Itu dia panggil nak pergi kepada keduniaan sikit tu. Nak kepada kita ni semata-mata kita tu ada kenamaan. Tu syirik tu tak nak selamat kita. Dari segi i'tikad tak ada. Kita i'tikad hanya Allah yang Maha Esa, yang berhak disembahnya, dan Tuhan yang mempunyai segala-gala, yang menciptakan. I'tikad kita esa. Dan yang memberi berkah hanya Allah Maha Esa yang beri berkah. Yang lain tak ada hak beri berkah. Itu i'tikad kita betul. Tapi bila lagi amal kerana syurga, amal kerana nak lari daripada azab neraka, amal kerana apa dia keselamatan. Tiap ada syirik aghraq namanya. Tapi ada yang haram, ada yang tidak haram. Tadi kerana syurga tak ada haram. Bahkan maksud di dalam kata ikhlas. Itu dia. Baik, itulah makna kata illa man atallaha biqalbin salim. Malaikat hanya mereka yang datang ia akan Allah dengan hati yang sucinya,
Yang panggil salim, hati yang suci, yakni yang bersihnya daripada syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita selalu ucap dalam solat ada bila lepas pada takbiratul ihram ada kita doa iftitah antara lain wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Kan kita dah mengaku dah tu. Bila takbir Allahu akbar kita kata di antara lain wajjahtu, aku menghadapkan, wajhi, kalau asal muka wajhi ni muka. Yang panggil ngaji ilmu balaghah panggil min itlaqil juz'i wa iradatil kulli. Bukan muka je berada, seluruh kita hadap ke Allah. Tapi dia letak pada muka tu panggil majaz. Sungguhnya menghadap aku akan diri aku kepada siapa? Lillazi, kepada Tuhan yang fataras samawati wal arda. Tuhan yang telah menciptakan langit bumi dari tiada kepada ada. Tu fatara. Nanti kita dah mengaku tak akidah kita tu. Allah Tuhan yang menjadikan segala langit dan bumi, kita hadapkan kepadanya. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Hal keadaan aku hanifan, aku yang cenderung hati kepada yang sebenar, tak kepada daripada segala yang sesat. Hanifan musliman, aku yang Islam, yang serah hanya kepada Allah. Wa ma kana wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah aku daripada orang yang syirik. Itu dalam ucapan kita. Sama ada kita sedar tak sedar, tafahum tak tafahum, itu masalah kita lah. Maknanya begitu. Akhir lagi, inna salati, sesungguhnya salahku, sembahyang aku ini, wa nusuki, umum, dia panggil min adbil am alal kha, bahawa sembahyangku dan segala ibadatku umum, haji, umrah, zakat, fitrah, puasa dan segala pekerjaan lain lagi ibadat, semua tu lillahi, wa mamati wa mahyaya, hidup aku, wa mamati, mati aku, semua hak siapa? Lillah. Hanya bagi Allah. Ya, kita dah mengaku selalu tu. Dah mengaku selalu. Hanya bagi Allah. Hidup aku hanya bagi Allah. Mati aku hanya bagi Allah. Sebab tu bila berlaku apa-apa sesuatu, inna lillah, bahawa kita ini ialah bagi Allah. Kepunyaan dia. Bila kepunyaan dia, dia nak bagi, dia nak ambil kat dia, hak dia. Nah, harta benda yang ada pada kita dia panggil milik secara majaz. Secara hakikat bukan. Sebab tu dia nak menghabiskan, dia nak menghilangkan, nak merosakkan hak dia. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Sesungguh bagi Allah barang yang ia beri, dan bagi Allah barang yang ia ambil, dan juga baginya barang yang ia beri. Dia beri, dia ambil, dia bagi, dia ambil. Sekali kita senang, sekali kita susah, sekali kita sihat, sekali kita sakit, sekali kita punya kekayaan, sekali jam dalam kerja, semua hak dia. Nanti hakikatnya begitu. Sama ada kita faham tak faham tu kita lah. Hakikat wakil ia begitu. Tengok dalam semai itu dia mengaku ada inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, hidup aku, mati aku lillah, hanya bagi Allah. Rabbil alamin, Tuhan menciptakan segala alam. Lepas tu kita kata lagi lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Tidak ada kongsi bagi Allah, hanya dia saja. Semua kepunyaan bagi dia, dia saja Tuhan punya, tak ada kongsi dengan yang lain. Akhir wa bidzalika umirtu, dengan demikianlah diperintahkan aku supaya begitu. Itu tidak kata dalam solat kita. Wa bidzalika umirtu, dan dengan demikian itulah diperintahkan aku, so aku pegang begitulah. Tak ada yang syari bagi Allah, semua mati hidup hak ialah bagi Allah. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin, dan aku setengah daripada yang Islam, yang membawakan agamanya, aku serah kepadanya. Tu makna ucapan kita. Sampai kata di dalam solat ni hidangan dia cukup. Kalau ibarat hidangan Allah, dalam hidangan tu ada cukup dalam solat. Tapi kita begitulah, kita tak sampai kepada tahap tu tak ada zuk mana lagi kan. Dalam masalah solat tu kan macam-macam dia mari. Sebab bagi orang yang zuk Allah,
Itu pemberian dan kurniaan Allah, syukurlah tu. Kena nak kata itulah ucapan kita duk mengaku. Apabila dah ada tahiyat pula, at-tahiyyatu, segala kebesaran, al-mubarakat, segala keberkatan, kesuburan itu ini, kejayaan itu ini, at-tahiyyatu, mubarakatu, salawatu, semua tu, at-tayyibatu, segala kebaikan semua hak siapa? Lillah juga tahiyat tu. At-tahiyyatul mubarakatu, salawatu, tayyibatu lillah. Tu betul ada ucapan itu dak mengaku klik pada Tuhan Maha Esa. Sebab tu amalan semaya ni besar. Besar sangat. Sebab itulah mari dalam ayat Quran katakan wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena besar sangat, ya ada cukup dalam amalan sembahyang tu. Itulah. Dan daripada nifaq, yang bersih hati daripada nifaq. Apa nifaq? Artinya menzahir akan suatu perkara. Suatu perkara yang menzahir itu yang menyalahi sifat pada suatu perkara. Menzahir akan suatu perkara, suatu perkara yang menyalahi ia, suatu perkara akan barang yang ada dalam hati, itu panggil nifaq. Contoh seperti orang munafik hakiki, dia menzahir di lidah dia mengucap dua kalimah syahadah, dan dia menzahir tubuh badan dia dengan dengan solat sembahyang berjemaah pula di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dia panggil apa tu? Menzahirkan barang, suatu perkara, mengucap di lidah, menzahirkan solat berjemaah. Dia menzahirkan. Maka suatu hal dia menzahir itu yang menyalahi ia akan barang yang ada dalam hati. Barang dalam hati dia apa? Kufur. Sebab tu Allah Ta'ala tolak tu. Tengok kita dah baca ada surah Baqarah. Ayat pertama alif lam mim. Huruf muqatta'ah. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sebut orang mukmin dulu. Siapa orang muttaqin? Allazina yu'minuna biha. Itu sifat orang muttaqin, orang mukmin sebagai asas. Tarik lagi. Wa yuqimuna shalah. Beriman dengan kitab Quran dan segala kitab, dan mendirikan salat, dan memberikan dan membelanjakan harta yang dikurniai oleh Allah. Mereka itulah Allah Ta'ala kata ulaika ala hudan min rabbihim sampai akhir. Lepas tu iringi dua ayat berikut dengan ayat hak orang kufur. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguh orang yang telah kufur, yakni pada ilmu Allah, orang tu sama sahaja Muhammad. Kamu menakuti, kamu tak menakuti, sama aja. Apa? La yu'minun, tak beriman. Sebab apa? Khatamallahu ala qulubi, kerana telah teri oleh Allah Ta'ala akan mata hati mereka. Bila barang yang kena peteri macam air dalam botol, ya ada tudung peteri kan, ada. Kita nak buang air keluar, tak keluar sebab tertutup. Kita nak ambil yang luar, masuk, tak masuk sebab dia ada tutup, tudung dia ada. Yang buka yang tu baru boleh masuk. Itu mana Allah Ta'ala guna khatamallah. Allah telah mengkhatamkan, Allah teri mata hati mereka. Sebab tu sama je Muhammad, mau dakwah mereka tak dakwah, mau menerang tak menerang, tak terima. La yu'minu. Lepas tu 13 ayat berikut tu Allah sebut hal munafik. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Tengok ucapan dia. Setengah golongan manusia mereka ucap kata amanna, kami telah percaya, kami telah membenarkan billah, dengan Allah Tuhan kami, dan kami beriman dengan al-yaumil akhir, hari kiamat akan ada. Tapi sebenar tak sekali. Berarti bila belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila apa belakang dia kata yo kau mati dak balik. Quran Muhammad duk mengaku duk baca tu. Yo kau kalam Allah. Kau reka ani yo, hati bila belakang mata. Bila depan amanna billah wa bil yaumil akhir. Tu rupanya menzahirkan barang. Mana? Kami beriman. Tu barang. Barang yang kata kami beriman tu menyalahi barang dalam hati. Kerana hati kufur.
Hati syok. Dengan dalil Allah Ta'ala cerita lagi. Allah Ta'ala tahu wa ma hum bimu'minin. Allah Ta'ala tolak. Sebenarnya dan tidaklah mereka itu yang beriman, bukan beriman sebenar. Buat-buat je. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ada dalam hati mereka marad, ada penyakit. Penyakit apa? Penyakit nifaq, duk mensembunyi kufur dalam. Allah Ta'ala kata fazadahumullahu marada. Maka Allah tambah lagi mereka sakit. Ya bila kita ada penyakit berat kan, maka mudah dia mengidap penyakit lain tak itu. Ada keciman ni. Tak ada keciman ni ke. Oh kena susah, kena patah laran tapi ingat benar tak? Lepas sikit yang lain mari selalu. Penyakit tambah. Bila ada adalah hati tu nifaq, Allah yang lain ke. Tu Allah Ta'ala kata fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Allah Ta'ala sedia bagi mereka azab yang amat pedih dengan sebab mereka berdusta. Kata amanah dalam dak. Ada setengah qiraat baca bima kanu yukazibun. Kita yakzibun dengan sebab mereka berdusta, cakap bohong. Ada baca bima kanu yukazibun dengan sebab mereka mendustakan, bakit bohong apa yang dicerita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Zuhair itu beriman. Ini makna nifaq. Artinya menzahir akan suatu perkara yang menyalahi ia suatu perkara tu akan barang yang ada dalam hati. Dalam hati sebenar kufur, dalam hati ada syak dan ragu. Tu orang munafik. Adapun kita orang mukmin semoga-moga tidak ada syak, ragu tadi tidak ada. Cuma kitanya tak berapa bersih dari sifat dan perangai seperti itu. Tu je. Baiklah. Semoga-moga Allah Ta'ala membersihkan hati kita semuanya, dan semoga-moga Allah Ta'ala menyucikan daripada sifat kekufuran dan juga sifat kenifakan tadi. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita masuk dalam man atallaha biqalbin salim. Dan juga mudah-mudahan kita masuk di dalam Allah Ta'ala istisna innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus salihat illa akhir ayat. Pada umum Allah Ta'ala hukumkan sesungguhnya manusia, semuanya jenis manusia ni dalam kerugian. Allah Ta'ala umumkan semua dalam kerugian, illa kecuali allazina amanu. Allah, kecuali orang telah beriman, lagi hidup, umur panjang, selagi mana iman tetap, tak maksudnya kata hidup dalam kerugian. Tambah lagi wa amilus salihat. Allah, orang ni keluar daripada hidup dalam kerugian. Oleh jadi kita syukurlah kita orang mukmin ni, dan minta di samping kita syukur, kita ibadat kepadanya, kita mendengarkan ilmu ajarannya, itu maksud dah satu bagai syukur. Di samping kita sendiri minta semoga Allah Ta'ala hidupkan kita di atas iman dan mati kita di atas iman terus sampai kepada akhirat. Amin ya rabbal alamin kan. Sebagai syukur nikmat. Sampai di sini cukuplah dulu. Wallahu taala alam. Ini sebagai muqaddimah. Lepas itu amma ba'du itu sebagai ba'ith, sebab-sebab bagi nak buat, nak syarahkan kita ini. Ba'ithnya begini, amma ba'du. Cukup dulu. Wallahu a'lam. Kita nak berhenti jam berapa? Jam berapa? Sekarang ni dah apa dia? Hampir 9:30. Ada soalan lagi? Bermakna kata setengah jam lagi lah. Boleh. Kalau ada soalan, kita tunggu ke masa lagi ada setengah jam lebih kurang. Boleh? Silakan. Soalan disebabkan kepada tidak dari mayat tertentu.
Boleh. Berderah sikit. Boleh. Waalaikumsalam. Apa dia? Kurang jelas gitu. Cuba tolong Dr. Imam tolong menjelaskan soalan tadi. Dia minta kepada bapa untuk memberi sedikit amalan untuk membersihkan hati. Hal yang kita istiqamahkan di atas segala amalan yang telah kita amalkan. Kita istiqamah mana kita tetapkan di atas apa amalan yang kita amalkan. Kerana kita maklum bahawa amalan wajib kalau bab solat hanya 5 waktu tu saja dah. Nak kuat setara mana pun 5 waktu tu ajalah yang wajibnya. Kita nak ada tambahan segala amalan yang sunat. Maka ada berbentuknya solat, berbentuknya zikir. Maka sebut kata kalimah zikir juga pecahan macam-macam panggilan. Zikir berbentuk selawat, zikir berbentuk tasbih, tahmid, tahlil dan apa dia lagi takbir. Kadang-kadang terkandung dalam kita mimo subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tu berat di atas pertimbangan ada. Dan ada pula zikir tahlil saja, la ilaha illallah, sebagaimana afdaluz zikri la ilaha illallah. Secara umumnya itu amalan besar. Kelebihan-kelebihan itu banyak sangat. Jadi begini maksudnya, untuk kita nak pergi kepada suci hati itu hanya kita melalui sabab. Sababnya zikir. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan sebutkan Allah itu, dengan ingatkan Allah itu tenang, tetap tumakninah. Panggil tumakninah. Dia panggil nafsu mutmainnah. Nak pergi ke situ bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikir itu boleh arti dia panggil lafaz mustarak. Zikr makna sebut, zikir makna ingat, dua-dua sekali. Dia panggil lafaz mustarak. Dengan sebutkan Allah tenang oleh segala hati. Dengan ingatkan Allah tenang segala hati. Maka kita nak sampai kepada tu dia banyak gangguan lah. Gangguannya merupakan dari Allah juga, hakikatnya dari Allah. Wa a'udzubika minka. Aku berlindung dengan engkau ya Allah dari engkau. Dari engkau. Maka ketika ada di atas ujian mari. Gangguan. Sebenarnya gangguan, segala gangguan itu untuk menjadi apa? Jadi mujahadah kita terhadapnya. Kalau tak ada gangguan, kadang-kadang kita tak dapat kelebihan. Jadi kelebihan yang besar. Contoh seperti malaikat. Allah menjadikan malaikat atas tabiatnya mereka itu taat kepada Allah. Jadi taat mereka adalah tabiat. Sebab tu ada yang amal dengan rokok, tak angkat kepala. Ada amal dengan sujud. Ada amal dengan qiyam sepanjang. Maka tak ada kata lengah lupa, tak ada. Tabiat Allah Ta'ala menjadi bagi dia. Tapi kita manusia ni Allah Ta'ala menjadi di kita ni akal. Sama dengan mereka, hanya punya akal. Kamarnya di kita juga Allah Ta'ala menjadikan nafsu, syahwah. Hal ini tidak ada di mereka. Sebab mereka tu baik semata-mata. Kita ni ada dua ni. Ada dua ni. Dua ni lah duk jadi pelawak ni. Macam dalam diri kita ni medan lah. Macam satu medan lah tepat. Apa dianya? Perlawanan antara yang ni nak memasukkan yang tu, yang ni nak masuk ke gol ni, kalau ibarat bola ke. Ada pihak nafsu nak tarikkan kepada amaratun bisu. Pihak akal dia mempertahankan. Karena mana aqala ni mana menahankan. Ni macam Arab panggil apa duk pakai atas ni.
Orang-orang Arab Badawi dia pakai ni. Egal. Dia mari daripada Arab asalnya qal. Aqala aqal itulah. Tapi lugah Arab Tamimiyah qaf ditukar dengan go. Jadi egal. Lepas tu jadi lahjah Melayu pula egal. Mari daripada aqala yaqilu aqlan iqalan. Kerana dulu dia panggil jerat tali utar dia ikat sini. Kalau utar dia ikat jatuh kan. Dia angkat kaki dia sana, ambil tali tu, bersedia. Ada itu. Bila dia nak buat pergi dia cabut, pah. Utar boleh berjalan. Maka dia cabut dia tak mana? Dia tak tani. Tak tani. Bila tak tani, orang Badawi mana? Sahabat semua ada seban. Bila angin ke apa-apa. Dia menahankan. Egan ni menahankan. Itu panggil aqalah. Arti mana'a, menegahkan. Sebab orang yang ada akal, hak ni dok menahan ni. Nafsu nak buat suatu perkara, akal fikir tak jadi nak buat. Soalan ini menahankan. Tu dia. Habis tu akal di kita dok jadi berlawan dengan nafsu. Yakni nafsu bila itlaq amarah. Belum pada dia berubah perangai dia, sifat dia kepada lawamah mutmainnah, siapa lagi kepada radiyah mardiyah. Maka kita tengok macam contoh kanak-kanak budak-budak dia buah sabwah, Arab panggil sabwah, kita panggil buah. Sini panggil buah tak? Tak panggil ya? Panggil juga. Cuma kita bertukar lurah jadi buas, bertukar jadi sin. Sebenarnya Arab sabwah. Sabwah ni apa? Cenderung lihat apa, suka ini, tengok ini. Oh, kau bawa pergi ke kedai ke? Oh, tengok kereta pasti penuh. Tengok Allah, buah sabwah asal mana cenderung dia. Sebab tu budak buah ni kita lepas, oi, mai ikut budak buah. Tapi kita jadi Melayu buas. Asal mai daripada sabwah. Sebab Arab panggil sabi. Mai pada sabwah. Kan? Jadi budak yang sabwah, yang buah tadi, ikut dia apa dia nampak, dia semua dia nak. Maka nafsu kita pun kita masih buah. Apabila kita menekat umur tu banyak sikit, kita terkenal bahawa kita ni dah dewasa, kita ni dah jadi orang muda, dah jadi orang tua. Kan dengan kita ingat kita pun kita tak mau dah apa kerjaan jadi kerja oleh budak-budak, kanak-kanak. Tak mau dah ingat aku orang tua dah. Bahkan orang muda, alah kamu orang muda, aku dah tua. Jadi orang yang berubah. Ini belum tilik pada agama lagi. Kan? Maka nafsu dia berubah. Jadi sebelum pada dia berubah tu dia panggil buah dia tu. Amaratun bisu. Tapi akal juga punya akal dia kuat. Ada berlawan dua tu dalam diri kita. Tu ini masa nampak nak buat. Ni pula salah laran. Ada jadi itu. Bila kita mengaji, mendengar, maka setuju panggil co-proses. Dengan itulah apa di antara amalan untuk kita membersihkan. Ingat apa kita dah bawa, kita istiqamah di atas itu. Umpama kita pernah menerima, kita dah bawa amal salawat ataupun wirid kita setiap kali lepas solat dia. Lepas solat selalu wirid tak tinggal lah kita. Itu panggil istiqamah. Ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa in qalla. Sekasih-kasih amal kerjaan kepada Allah, amal yang tetap, dia berpanjangan walaupun sedikit. Kita ingat itu. Jadi kalau kita kata nak menerima amal tu amal, jadi kau bertambah banyak. Sedangkan kita ni penat ni, banyak sibuk ni. Kita tekunkan di atas apa kita amalkan itu. Semoga-moga Allah lah yang mengangkatkan derajat seseorang itu. Allah lah membersihkan hati seseorang itu. Dan dalam hadis sebut berkaitan dengan ayat inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, ada riwayat seorang muda daripada orang Ansar berlaku solat tak tinggal, bercuri pun berlaku. Tiba-tiba ada orang cerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ada seorang muda daripada Ansar. Ansar ni maknanya gelaran orang Madinah lah dah. Ada seorang lelaki daripada Ansar, mereka sembahyang. Pada waktu malam mereka berqiyam. Bukan sekadar sembahyang wajib, siapa sunat pun berqiyam mulai. Tapi waktu siang curi. Gitu cerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka solat, selalu solat, tapi bercuri pun berlaku.
Ada kan orang pergi jemaah di masjid, bila orang lupa ke apa saja masjid, dia ambil ya. Ada kadang-kadang curi kasut kan. Sedangkan jemaah tak tinggal. Curi pun berlaku. Tu pernah dia mengadu kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah jawab kata, innahu sayanhahu ma taqul. Sesungguhnya seorang itu kalau apa yang mu kata dia semayang, tak tinggal dia semayang, semoga-moga semayang dia tak dapat apa lagi akan melarangkan dia. Nah, sayanhahu ma taqul. Dulu tak berapa lama ada riwayat orang cerita kepadanya, oh sekarang si muda itu orang yang baik bagus. Yang ku dah katakan, solat dia akan menegahkan dia dari fahsya dan mungkar, sebagaimana Allah firman, innas salata tanha, sesungguhnya sembahyang itu tanha, menegah ia sembahyang. Ni kalau orang mengaji ilmu balaghah dia panggil isnad majaz. Allah Ta'ala mensandarkan sembahyang boleh menegahkan Tuhan punya. Walhamana makhluk beri bekahnya. Kita mengaji tadi dalam akidah tadi, makhluk tak boleh beri bekah. Kan? Enggak amalan semua makhluk. Dalil Allah firman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah mencipta menjadikan kamu sendiri, dan amalan kamu tu pun ciptaan Allah juga. Jadi yang memberi bekah hanya Allah. Tiba-tiba Allah sendiri menjaga, kata sembahyang boleh mencegah ia sembahyang tu akan seorang. Takkan makhluk tak lebih bekah? Dia panggil isnad majaz. Isnad pada sabab. Air dapat menghilangkan dahaga. Isnad kepada air majaz. Itu pun juga isnad pada amal. Jadi pentingnya amalan apakah di antara untuk nak menyucikan hati kita, antara lain adalah istiqamah. Tetapkan. Umpama kalau kita solat 5 waktu, kita selalu dah buat sunat rawatib, terutama muakkadah. Kita jangan tinggal yang tu. Kalau lupa qada hak wajib, hak rawatib pun kita qadakan. Kita lupa solat subuh hak wajib, sunat subuh pun kita qadakan. Karena kita tetap hak sunat muakkadah dalam 10 rakaat kan hari-hari. Sebelum subuh 2 rakaat sunat muakkadah, sebelum zuhur 2 rakaat, dan selepasnya 2 rakaat sunat muakkadah. Tapi sepenuhnya 4 rakaat sebelum zuhur jadi 2 muakkadah, 2 yang lagi itu ghair muakkadah. Jadi kita raikan paling tidak 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas. Kalau kita lupa, kita mari-mari hari itu kita ada terlewat oleh qamat, kita tak sempat nak solat qabliyah, kita solat fardu. Sudah tu kita bangun sembahyang dulu solat sunat rawatib qabliyah 2 rakaat, lepas tu ba'diyah. Dia harus sah, boleh kita kerja qabliyah selepas fardu. Adapun ba'diyah kita nak sampai sebelum tak boleh. Sama tengah duk tunggu duk nanti nak qamat, kita ada luang nak sampai selalu rawatib ba'diyah tak boleh. Syarat dia kena ba'da fardu. Mana kita raikan. Lepas tu sebelum asar 4 rakaat ataupun 2 rakaat, atau masalah ghairi muakkadah. Maghrib, sebelum maghrib 2 rakaat masuk dalam ghairu muakkadah. Selepas masalah muakkadah. Arti sebelum subuh 2, sebelum zuhur 2, selepas zuhur 2, arti 6. Selepas maghrib 2, selepas isya 2, 10 dalam harian. Ini belum tilik pada witir. Ini kita raikan wilkat yang ni. Lepas tu kita bila kosong masa lagi nak tambah ghairu muakkadah. Sebab apa yang dipanggil muakkadah ghairu muakkadah? Tilik kepada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia muwazabah. Dia tak tinggal 2 rakaat sebelum, 2 rakaat selepas. Panggil muakkadah. Kadang-kadang dia buat 4, kadang dia buat 4 selepas. Maknanya hak 2 lagi tu sekali-sekala buat, sekali-sekala tidak. Tapi 2 rakaat dia tak tinggal. Kerana muwazabah dia lah ulama membahagikan muakkadah ghairu muakkadah. Kita tunggu pada yang tu. Dan selain pada solat, apa kita buat wirid? Wirid kita apa? Sebelum tidur apa kita baca? Pagi kita wirid dengan apa? Baca Quran, Yasin ke, malam Tabarak ke, kita tekunkan.
Nah, tak nanti banyak, dah banyak nanti tak larat. Kata orang Kedah. Dah banyak tak larat. Itu dia. Nanti kita tupukan walaupun sedikit. Maksud sesuai dengan ayat dengan hadis tadi, ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa in qalla. Dan kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, la tahtammu liqillatil amal. Jangan kamu duka cita kerana sedikit amal. Wahtammu lil qabul. Dan kamu duka citakanlah kerana terima. Yang kita duka cita takut tak terima. Banyak pada tak terima macam tak ada. Sedikit kalau diterima, Allah masya-Allah. Kan? Itulah di antara lain. Boleh lagi masa kita tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada dua soalan. Yang pertama, malam ini kita belajar sama daripada yang lepas, iaitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya. Dengan keluarga dan para sahabat. Ada ketiga kita kata jalan atau kahwin ulama yang kita wajib imam di belakang ini boleh juga kita kira masuk dalam kias kepada selawat dan salam ke atas selain daripada baginda Nabi Sallallahu alaihi wasallam. kemudian saudara-saudara, kemudian ahli keluarga dan sahabat. Ada pandangan daripada ulama atau kahwin daripada ulama kita wajib juga boleh dikira masuk dalam. Iya. Dia masuk daripada kata wa alihi. Kalau tak iringi dengan wa man tabi'ahum bi ihsan pun masuk dalam alihi. Karena satu percaraan tentang alihi kita terjemah keluarga. Keluarga. Kemudian apakah maksud keluarga pada bab doa? Di sini ada perbincangan ulama pula mengatakan murad dengan alihi. Tengok di bab. Kalau alihi keluarganya pada bab bicarakan zakat. Umpama kata haram beri zakat ke atas alihi, dan haram atas alihi alin Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima zakat. Alihi situ muradnya daripada Bani Hashim, Bani Muttalib. Itu mazhab Syafi'i. Keturunan anak cucu Hashim dan anak cucu Muttalib, dua beradik termasuk Imam Syafi'i, anak cucu Muttalib, Al-Muttalibi. Tu pada bab haram menerima zakat. Kerana zakat merupakan halal sedekah. Jadi orang sedekah ini suatu kehinaan dan kekejian. Maka orang yang pangkat keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, nasab yang mulia, dan itu tak menasabah menerima zakat. Itu diharamkan kerana dia mulia. Pasti ada pula tu kecuali masalah fiqh banyak lagi. Cuma kita ambil pokok-pokok. Dan juga alihi pada bab doa. Ada ulama kata murad dengan alihi pada bab doa macam selawat masa doa. Khabariyah lafzan, du'aiyah makna. Pada zahirnya cerita, pada maknanya minta, kan? Semoga turun rahmat dan selamat ke atas tadi. Alihi muradnya kullu mukminin, semua orang mukmin, walau asiyan. Tu hebat. Semoga-moga rahmat selamat itu ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas keluarganya. Kalau atas kat tu saja pun masuk dah orang kemuliaan. Atas tafsir kata apa murad dengan alihi, yakni semua kullu mukminin. Murad dengan alihu situ kullu mukminin walau asiyan, semua orang mukmin walaupun yang derhaka. Bahkan yang derhaka sangat perlu kepada doa. Tu. Jadi kita ke belakang ni kalau selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alihi tu masuk dah. Walaupun tak tarik lagi wa man tabi'ahum pun masuk dah kata wa alihi tu dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kan? Masuk dah. Tu dia atas tafsir kata murad dengan alihi sekalian orang mukmin walaupun yang derhaka. Arti inilah mana hubungnya orang mukmin ni sama orang mukmin begitu. Pada dah mati kita orang hidup masih dah berdoa, kan? Allah Taala puji kepada kita orang kemuliaan
duk berdoa kepada orang mukmin semua yang sudah mati, yang belum mati. Mana di antara lain Allah Taala puji pada wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Tengok doa tu apa arti? Rabbana, hai Tuhan kami, Rabbana ighfir lana, hai Tuhan kami ampunlah bagi kami sendiri berapa yang ada, kami Allah ampunkanlah. Wali ikhwanina, dan bagi segala saudara kami. Saudara apa dah? Saudara aifiddin bil islamiyah. Semua saudara kami ampunkanlah. Saudara mana? Allazina sabaquna bil iman, yang telah menduluikan kami pada beriman. Nak kata banyak mana sebelum kita ni? Mula daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ambil setakat tu katakanlah. Lepas tu segala sahabat beriman dengan dia, anak cucu turun sampai ke kita. Lepas kita doa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Habis apa kalau dulu. Tu kata hubungan orang mukmin ni sama ada yang masih hidup, yang sudah mati asal kematian atas iman, hubungan beginilah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Minta lagi, wala taj'al fi qulubina ghillan. Ya Allah, mintalah jangan kau menjadikan dalam hati kami iri, dendam. Ghillan lil ladzina amanu. Tengok dah, walaupun ada bertelikah, ada perbahasan, tapi asalkan mukmin sama mukmin, hubungannya itu masih rapat. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allah puji orang ni. Itu dia lah. Kita orang belakang dia berdoa kepada orang yang sebelum. Ya. Yang kedua, di akhir pengajian kita tadi perkataan lillah. Apa dia? Lillah. Adakah perbezaan di antara setengah daripada kita waktu itu berbeza? Mereka ini tidak menggunakan, tidak duduk pada lillah, tetapi mereka berada pada lillah. Sekiranya ada perbezaan. Ya. Waktu berkaitan dengan amal. Ada bahasa ini dalam ucapan hak kita buat amal dengan lafaz tahiyah, ada pula pada waridnya. Pula datang warid pada Nabi. At-tahiyatul mubarakatus salawatul tayyibatu lillah. Kita nak tukar dengan billah. Hak dia panggil kata ibadat. Kita kena tupukan kepada hak riwayat. Ada pun duk cakap lillah billah tu, hak tu dari segi apa tu? Nak beza amalan. Amalan lillah, mana kita buat semata-mata kerana Allah tu lillah. Adapun amal billah, makam dia tinggi lagi. Macam kalau hurai tadi, kita beramal ni kerana siapa? Itu tahap pertama. Hanya kerana Allah. Maka kerana Allah tu dia ada pula takdir idhafah mudhaf dia panggil. Kerana Allah, kerana syurga Allah dan nikmatnya. Masa dalam lillah lagi. Yang kedua antaranya kerana lari daripada azab neraka Allah. Masalah kerana Allah juga. Kemudian tinggi sikit pada tu hanya semata-mata kerana Allah. Yang ini dia tidak sila kepada syurga neraka. Hanya semata-mata kerana Allah. Boleh takdirkan lagi kerana junjung perintah Allah. Itu apa yang semua tu masuk dalam lillah, amal lillah. Bila ada lagi orang yang atas pada tu, dia beramal tu, jadi orang beramal kerana Allah, masih dia terasa lagi diri yang beramal. Sebab kalau tanya, aku beramal ni kerana perintah Allah. Aku sembahyang ni kerana perintah Allah. Aku puasa Ramadan kerana junjung perintah Allah. Dia panggil masih lagi aku sembahyang kerana junjung perintah Allah. Jadi kerana junjung perintah Allah tu ikhlas, tapi masih dia ingatkan aku sembahyang kerana Allah. Ada orang billah, dia tidak pandai ke dirinya beramal. Tu. Dia tak pandai diri beramal.
Hanya dia pandai diri ni tempat nyata perbuatan Allah. Dia panggil mazhar. Hak ni dia banding kalau kita mengaji kitab tasawuf, dia banding seperti wayang dengan dalang. Faham tak wayang? Wayang kulit. Dia ada dalangnya. Maka kita maklumlah wayang kulit ni, hala kulit belulang. Kulit dia belulang, tidak punya roh. Dia boleh bergerak sendiri tak? Dia tak ada iradah, tak ada hayat, tak ada sifat hayat, tak hidup, tak ada sifat kudrat iradah. Dia boleh nak mau di hati itu kerana ada iradah. Dia boleh nak bergerak dengan sendiri kerana ada kudrat. Allah Ta'ala menjadikan. Maka dia tak panggil usaha, ikhtiar usaha. Tapi bagi mereka ini, dia tidak terasa, dia tidak pandai ke dirinya yang beramal. Hanya dia pandai kata zahir. Apa dia? Amalan di sisi kita, Allah taufik ke hidayah. Bukan semata-mata kita. Lalu dia tak kata aku sembahyang kerana Allah. Dia pandai kan Allah semata-mata beri taufik, padanya dapat dia sembahyang. Dia panggil amal billah. Sembahyang ni dengan sebab taufik dari Allah. Beriman ni dengan taufik dari Allah. Panggil amal billah. Tu tinggi lagi pada saat ni tu. Tu mentabak ke khawah lah tu. Amal dengan Allah, mana dengan taufik dari Allah. Adapun kita ni aku amal kerana Allah. Jadi masih lagi kita tak sila diri kita beramal. Adapun wayang, dia tak boleh bergerak sendiri kan. Hanya semata-mata dalang lah. Dalam pegang wayang, dalam bergerak. Maka zahir bergerak di wayang tu. Tapi yang menggerak Allah. Ada dalam. Yang menggerak hanya dalam. Bila dalam menggerak, zahir nyata gerak di wayang tu. Begitu kita. Allah menzahirkan gerak-geri kita. Boleh ucap, boleh apa. Maka lahirlah ucap di kita. Allah menggerakkan kita dapat semaya, dapat apa. Maka zahirlah di kita. Bagi orang tu dia pandangkan semua tu billah. Dia panggil amal billah. Adapun kita ada mutabak ni lillah. Tu pun nak sampai ke situ pun. Duk liwairillah nak telah mana. Liwairillah. Semaya kerana takut ke ibu bapaknya, semaya kerana malu ke orang itu, orang ini, kerana takut. Dia panggil semaya liwairillah. Tapi dah kita hilang habis dah yang tu. Hanya kita semaya kerana syurga Allah, kerana syukur kerana Allah kan. Dia panggil mutabak lillah. Mutabak billah, Allah Ta'ala angkat lah. Dia panggil khawas. Masa kita setengah jam sudah pun. Tapi kalau cukup masa nak cukup jam 10 tu ada sikit lagi masa kan. Ada lagi soalan? Satu terakhir lah. Berkaitan dengan hadis tadi, berkaitan dengan para siapa yang boleh istiqamah solat selama 40 hari, diberi ataupun dapat takbiratul ula, dia boleh lepas daripada dua hasan atau perbahasan. Tanya berkaitan dengan solat berjemaah tersebut, adakah memadai solat berjemaah di rumah dengan isteri? Ya. Dia pada asalnya kita orang lelaki dituntutkan selain daripada kata solat, kita dah maklum tu fardu ain kan. Fardu ain. Lepas pada tu pula nasbah kita orang lelaki ditutup pula satu tututannya berjamaah. Maka berjamaah kalau sebut kalimah berjamaah umum. Sama ada di masjid, di surau, di rumah sendiri, diri berjamaah satu tututan suku. Hingga dijanji salah berjamaah itu lebih daripada salah sendiri 25, satu riwayat 27. Masyhur kita 27. Tak kira tu sama ada di masjid, di surau, di rumah dan di mana-mana saja. Berjemaah ialah kelebihan begitu. Lepas tu mai khilaf ulama, adakah tuntut berjemaah di atas kita lelaki ni sampai tahap wajib? Khilaf lah pula tu. Ada setengah pendapat wajib ain. Tu kuat tu. Wajib ain berjemaah atas orang lelaki, tapi bukan syarat.
Bukan syarat bagi sah salah. Wajib. Arti sengaja tinggalkan berjemaah atas kaum itu, maknanya haram lah. Bukan salah tidak sah. Sebab bukan syarat. Tak seperti Jumaat. Kan? Semaya salah Jumaat, jemaah tu adalah wajib lagi syarat bagi sah Jumaat. Sebab tu kalau kita nak sembahyang Jumaat dengan tidak jemaah, tidak sah. Sebab dia syarat. Adapun solat lain daripada Jumaat dan sembahyang muadah, jemaah itu wajib ain, tapi bukan syarat. Ini satu pendapat. Pendapat yang dalam mazhab kita Syafi'i yang kuat fardu kifayah. Maka bila fardu kifayah, bila ada dalam suatu qaryah ada dibangunkan tempat berjemaah, yang lagi tak berjemaah lepas tututan wajib. Kerana kifayah mana cukuplah. Ada duduk mendirikan berjemaah, yang lagi tak berjemaah cukuplah. Cukup apa? Nasbah kata gugur dosa atas yang lain, cukuplah beberapa jemaah. Yang lagi memadailah tak berjemaah pun tak ada dosa. Atas kaum kata fardu kifayah. Tapi hak yang muktamad mazhab kitanya ialah apa dia tu? Sunnah muakkadah. Kilah 3 kaum. Maka semua 3 kaum duk kilah wajib ain, baik fardu kifayah baik dan sunnah muakkadah. Hak tu tuju pada kita lelaki. Ada perempuan, maka padanya tafsir suku pula masalah perempuan kan. Baik. Kemudian berjemaah tadi ada pula menyatakan kelebihan bila berjemaah 40 hari. Dengan berturut-turut, maka lepas kata daripada nifak, apa lagi? Lepas daripada azab neraka. Ini apa maksud dalam bab fadilah, kelebihan. Sebab tu orang pergi ke Madinah berapa hari? Di Madinah 8 hari ya. Kalau pergi musim haji kak 8 hari duduk di sana. Kenapa tu? Nak ambil 40. Ada orang panggil dengan istilah kampung buat 40. Apa buat 40 tak faham? Maksudnya duduk di Madinah 8 hari. Bila 8 hari 5 waktu, 5 kali 8 jadi berapa? 5 kali 8 40. Kita duduk di sana di Madinah 8 hari, boleh kita jemaah 40. Kita kata mulai daripada Zuhur bertemu hari yang ke-8 cukup 40. Anda ambil kelebihan tadi tu. Ini penyebab fadilah, kelebihan. Kemudian soalnya, apa katakah jabar jamaah tapi tidak hadir di masjid? Maka tu tilik lah. Kerana masalah hadir ni satu tutup pula. Berjemaah satu tutup. Lepas tu hadir ke tempat berjemaah. Itu pun satu tutup pula. Kemudian tentang hasil berjemaah sama ada di masjid ataupun jemaah dengan ahli di rumah. Hasil fadilat jemaah tu. Hasil fadilat jemaah. Tengoknya lupuk tutup terhadir tu. Kita ditutup hadir ke tempat jemaah. Kita tak hadir, lupuk yang tu. Ini semua duk bercakap belum tilik, putus tilik pada yang uzur. Bila yang uzur, maka tak ada hal lah bila uzur. Itu saja. Tapi semoga-moga fadilat tadi boleh kita amal untuk tilik kepada fadilat. Sebab itulah bila hadis duk bercakap tentang fadilat, kelebihan amalan itu, sama ada kaitan dengan solat, siam, zikir, apa saja amal kerja buat harian, ya panggil hadis dan menyatakan kelebihan. Harus kita beramal dengan hadis yang dhaif. Kerana untuk nak menyatakan kelebihan supaya kita ada semangat dalam nak buatkan amal. Dan boleh guna hadis tarhib untuk menakuti bagi orang yang banyak melakukan maksiat. Bila dengar hadis tarhib berasa gerung, takut, menyebabkan kita boleh elakkan daripada. Maka boleh digunakan segala hadis-hadis dhaif pada fadailil a'mal. Macam ni satu kelebihan tu. Dan kita maklum bahawasanya azab neraka itu pada asal bila kita mengaji akidah, orang yang mati di atas iman,
mati di atas iman, akidah kita wajib orang itu syurga. Walaupun derhaka, walaupun mati dengan maksiat, wajib bagi orang itu syurga. Janji dari Allah. Lepas tu boleh masuk selalu ke tidak selalu, ini terpulang kepada kira bercara. Kalau Allah ampun, masuk selalu. Seperti kita salah lah. Salah dengan undang-undang, lalu bawa kereta tak ada lesen. Lesen tak ada. Tak ke undang-undang salah? Bila ditahan, bila ditanya mana lesen? Tak ada. Tak ada, lepas salah dengan undang-undang. Salah. Begitu juga tempat api isyarat merah. Kita pergi, pum. Salah dengan undang-undang? Salah. Lepas tu nak ambil tindakan salah tak silap, tak serah kepada yang membicarakan lah. Pak, kena tak awak salah. Ya, salah. Maaflah saya. Tak apa. Ini mana kata dimaafkan. Bila dimaaf, salah seperti tak salah lah bila dimaaf. Sebab tu kita selalu minta maaf dengan Tuhan sangat tu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu dah minta sangat tu. Ya Allah, sesungguhnya Engkau ni pemaaf. Nama Engkau nama Al-Afu. Afu salah satu nama Tuhan. Kan? Engkau ni afu. Mana Engkau ni pemaaf. Lagi pula Engkau ni tuhibbul afwa. Suka Engkau akan maaf. Suka maaf. Engkau ni pemaaf. Suka pada maaf pula. Oleh itu fa'fu anni, maka maaflah dari aku. Pendek je dia minta maaf saja, minta maaf. Kita mengaku, mana kita mengaku salah, minta hanya maaf, minta maaf. Allah berkenan orang minta maaf gitu. Sebab tu kita sesama kita bila minta maaf kita kena maaf. Jangan kita orang salah dengan kita, betul orang salah kita orang minta maaf, kita kena maaf. Jadi kalau orang minta maaf dengan kita tak maaf, macam mana mu dengan Allah nak pada Allah maaf? Sedangkan minta maaf, mu tak maaf dengan aku, mu nak minta aku maaf. Kan? Sebab tu maaf ni satu kelebihan pula. Nah, itulah makna kata pada asalnya akidah kita, orang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sesiapa yang mati di atas iman sekalipun ada derhaka, maksiat, dosa besar, akidah kita wajib mereka tu dengan janji Allah syurga. Hinganya syurga ma'as sabiqin atau tidak, itu terpulang kepada maaf, kemaafan Allah, keampunan Allah. Kalau ia maaf ampun, macam tak ada salah lah. Kalau dia tidak maaf, itu atas sekadar kesalahan. Orang kata, dia ni salah. Salah ambil kesalahan. Kena bayar, tak apa lagi boleh bayar. Kenapa? Penjara. Penjara mengikut undang-undang berapa tahun, berapa bulan, berapa hari. Di samping itu pun kalau kita sebelah sana, katakanlah jatuh hukuman hakim keras 10 tahun, kena penjara 10 tahun. 10 tahun tu mengikut undang-undang dia penjara ke 10 tahun kerana keputusan dah. Hakim dah buat putusan. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Kita mengaku bala. Allah Taala tanya, tidakkah Allah hakim segala hakim? Kalau tak ada dunia sudah hukum dah kata tak salah, tapi pada akhirat salah. Salah? Baik. Di atas dunia ni hukum kata salah kerana dipitnahkan. Tapi di sisi Allah tak salah. Itu kita tak sudah dengan dunia ni akhirat ni. Hakim segala hakim. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Kita sunat jawab kan? Bala sekurang-kurang. Walaupun dalam solat pun bila imam baca surah tu, bala wa ana ala zalika minasyahidin. Kita mengaku. Jadi apabila jatuh hukuman 10 tahun dipenjarakan, bila datang keampunan dari agung, kalau kita di sana enggak raja. Dia ni hakim sudah keputusan di penjara 10 tahun. Jatuh 10 tahun. Tiba-tiba datang keampunan dari agung. Dia ini hanya diampunkan 9 tahun, tinggal hanya 1 tahun. Hak 10 jadi tinggal 1. Mari pula hari kebesaran, hari yang munasabah, ampun pula hanya sebulan. Tinggal sebulan. Ada lagi keampunan hanya seminggu. Allah. Ini begitulah contoh dunia ini, akhirat. Bila datang syafaat, orang ini betul kan dia salah. Bila diterima ada salah, tapi ada syafaat.
Sebab itu, sebab ini. Ni mana kita orang mukmin sangat-sangat kita minta kepada ampun dari Allah dan maaf. Itulah sudah solat. Astagfirullah. 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 Apa dah? Aku minta ampun kerana Allah. Apa ampun? Ampun itu adalah tutup. Ada kis tertulis, tercatat. Sudah catat. Tapi ampun olehmu ya Allah. Bila ampun mana? Tutup. Manakala maaf ni hapus. Itu di segi lugah. Afa ya'fu dengan mana? Maha yamhu mahwan. Arti hapus. Kita tulis di papan hitam umpamanya. Ada sapu. Itu panggil maaf. Hapus. Adapun maaf ampun ni tulis masih ada tapi tutup. Tutup kih dia. Dia panggil ghafara. Ni macam kita pakai sebab pakai topi orang ada tentera pakai topi besi panggil milfar. Ghafara mana tutup kepala untuk mempertahankan. Itu panggil ghafara. Manakala maaf ni mana hapus. Dua-dua tu kita sangat perlu kan. Ya Allah ampunkanlah, maafkanlah kami. Ya dah. Warhamni, kesian belah lah. Kita dah minta yang itulah. Sebab itulah akidah kita ahli sunnah wal jamaah, orang yang tidak ada iman apalagi amal soleh janji daripada Allah. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasab. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Banyak ayat-ayat yang dijanji itu. Masa kita tu rasanya cukup. Dan insya-Allah taala lain kalilah kesempatan yang lain dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita sambung lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Untuk kali ini cukup dulu sekadar ini. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah wan najatu minan nar wal falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka as-salamah wal afwa wal afiyata fid din wad dunya wal akhirati wal ahli wal mal innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna 'ilman walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.